Puan Wak Ju yang merupakan pensyarah bagi kursus isu dan cabaran masa depan. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan tugasan satu kami, iaitu tajuk yang akan kami bincangkan seperti Kemerdekaan Ekonomi Global yang berlaku pada tahun 2008 dan hingga 2009, kemunculan kuasa baru China dan India, dan juga lain-lain tajuk yang kami akan bentangkan. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, iaitu Muhammad Zam Haikal bin Muhammad Sabri, dan saya Muhammad Haziq bin Muhammad Suhaimi. Seterusnya saya Muhammad Haikal bin Zaizi. Baiklah, saya akan memulakan pembincangan kita dengan Kemerdekaan Ekonomi Global yang berlaku pada tahun 2008 hingga 2009. Sebelum kita membincangkan tentang Kemerdekaan Ekonomi Global, kita hendaklah mengetahui apa itu kemerdekaan ekonomi. Kemerdekaan ekonomi bermaksud penurunan ketara dalam aktiviti ekonomi yang berlarutan sehingga beberapa bulan lamanya. Kemerdekaan ekonomi boleh dilihat daripada pengencupan KDNK dan penurunan unjuran pertumbuhan KDNK yang dilakukan kajiannya oleh Muhammad Ashraf, Muhammad Farid dan Muhammad Fauzi 2021. Krisis kewangan yang terburuk sehingga ahli-ahli ekonomi menyebutnya sebagai mother of all crisis merupakan gelaran yang diberikan kepada penelitian yang berlaku pada tahun 2008 dan 2009. Menurut Yuzi Sharifizam Abu Bakar dan Muhammad Firdaus Abdullah 2023, kemerdekaan ekonomi dunia juga dikenali sebagai Great Depression yang bermula pada tahun 1929 yang telah memberikan kesan yang buruk di seluruh dunia. Kemerdekaan ekonomi global yang berlaku pada tahun 2008 hingga 2009 ini juga tercetus pada penghujung tahun 2007 dan memuncak pada tahun 2008 hingga 2009. Ishaq Ali dan Zulkarnain Ahmad Hatta 2013. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan tentang ekonomi Malaysia, tentang apa yang berlaku pada tahun 2008 hingga 2009 yang berlaku pada Malaysia. Baiklah, seperti mana yang kita ketahui, Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak merupakan Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu semasa krisis ekonomi global yang berlaku pada tahun 2008 hingga 2009 itu. Ekonomi Malaysia berjaya dipulihkan pada 2009 dengan bajet dan pakej rancangan ekonomi yang dilaksanakan Muhammad Faiz dan Muhammad Yusof et al. 2016. Seperti mana kita tahu, Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak ni Menteri Kewangan pada 17 Februari 2008 dan Perdana Menteri Malaysia pada 3 Februari 2009. Dan sekaligus kita dapat lihat bahawa Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak ini merupakan orang yang memainkan peranan yang penting dalam memulihkan ekonomi Malaysia pada ketika itu, ketika berlakunya Kemerdekaan Ekonomi Global pada tahun 2008 hingga 2009. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan tentang punca-punca krisis kewangan berlaku. Baiklah, apakah punca-punca krisis kewangan yang berlaku? Kadar inflasi yang meningkat, itu yang pertama. Apa itu inflasi? Inflasi ialah kenaikan harga barang dan perkhidmatan dalam satu tempoh tertentu. Fadli Chandra Irawan 2022. Inflasi harga aset. Apa itu inflasi harga aset? Inflasi harga aset merupakan peningkatan harga tanah dalam beberapa ekonomi. Pada Februari 2008, OECD melaporkan kadar inflasi mencecah ke baras tinggi dalam sejarah peringkat global kerana berlakunya lebihan penawaran kewangan. OECD bermaksud Organisation for Economic Cooperation and Development. Baiklah, seterusnya punca-punca krisis kewangan ialah inflasi global. Maafkan saya, inflasi global punca-puncanya ialah pertumbuhan yang berdasarkan oleh tahap kecairan yang tinggi di Asia, Indonesia, seperti negara Indonesia, Malaysia, Thailand dan lain-lain. Seterusnya, spekulasi komoditi. Komoditi itu apa? Komoditi ialah bahan mentah atau hasil pertanian utama yang diniagakan dalam kuantiti yang banyak. Seterusnya, kegagalan dalam pertanian. Dan seterusnya, peningkatan kos import dari negara China dan permintaan ke atas makanan dan komoditi dari beberapa negara. Seterusnya kita akan beralih kepada peningkatan harga minyak. Peningkatan harga minyak mentah yang melonjak sebanyak 147 USD setong. Peningkatan bahan makanan yang merupakan sumber alternatif kepada petroleum, biofuel, inflasi global, krisis kredit yang menyebabkan bank-bank dunia bankrupt. Apabila harga minyak meningkat, maka harga bahan makanan juga akan meningkat.
Seterusnya kita akan beralih kepada masalah dalam sistem kewangan Amerika Syarikat. Keruntuhan bank pelaburan di Amerika Syarikat yang menjadi krisis yang terburuk selepas The Great Depression yang telah menyebabkan kemelesetan ekonomi. Berpunca daripada kemerosotan kualiti aset subprima, kegagalan beberapa buah institusi kewangan Amerika Syarikat dan global yang utama pada September 2008. Penurunan kadar faedah pinjaman iaitu Rizal Persekutuan melaksanakan pelonggaran syarat kelayakan kredit melalui penurunan kadar faedah pinjaman, dan yang kedua, peningkatan nilai hartanah di Amerika Syarikat mewujudkan lebihan permintaan terhadap rumah, dan yang terakhir ialah kejatuhan harga sekuriti gadai janji. Kejatuhan harga rumah secara mendadak pada tahun 2006 turut menjatuhkan harga sekuriti gadai janji, mengakibatkan pasaran kewangan dunia terjejas teruk. Dan yang seterusnya kita beralih kepada implikasi krisis kewangan global kepada Malaysia. Yang pertama, daripada sektor pekerjaan, jumlah pemberhentian pekerja meningkat seramai 12,590 orang. Kadar pengangguran meningkat sebanyak 4% pada suku pertama 2009. Dan yang kedua, dari sudut pelaburan, akhir 2008 ekonomi meningkat sebanyak 0.1%. Sektor pembuatan kurang daripada 8.8%. Hal ini menyebabkan kembali ke fasa kemelesetan dengan KDNK kurang daripada 1.6% pada 2009. Dan faktor yang terakhir ialah bursa saham. Pasaran saham tempatan alami kerugian sebanyak 300 bilion sejak Januari 2008. Kejatuhan penanda aras Indeks Komposit Kuala Lumpur IKKL di bawah paras 900 mata. Seterusnya kita berganjak kepada kekuatan domestik ekonomi Malaysia. Di sini kami telah sediakan sebanyak 4 faktor. Yang pertama, jumlah tabungan negara yang kukuh, dan yang kedua, sistem perbankan yang stabil, dan yang seterusnya, infrastruktur yang lengkap, dan yang terakhir ialah Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia. Seterusnya, kita akan menelusuri bagi jumlah tabungan negara yang kukuh. 37% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK, dan yang seterusnya, sistem perbankan yang stabil, iaitu tahap hutang tak berbayar yang rendah sebanyak 2.4%, dan seterusnya ialah Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia sebanyak 343 bilion setakat 14 November, pencapaian lebihan dagangan yang besar, dan yang terakhir ialah infrastruktur yang lengkap. Selangor merupakan penyumbang utama kepada KDNK dan sekaligus merupakan asas ekonomi jalan raya. Baiklah, seterusnya, semasa kemelesetan ekonomi pada tahun 2008 hingga 2009, ia turut memberi kesan kepada negara-negara lain. Oleh itu, kita akan menelusuri beberapa krisis di beberapa buah negara lain. Baiklah, yang pertama ialah Iceland. Di Iceland, nilai mata wang dalam kurungan krona susut sebanyak 40% berbanding euro dan alami inflasi dengan kadar 14% dengan kadar bunga yang meningkat sebanyak 15.5%. Seterusnya di Jepun. Di Jepun, ekspor dari negara Jepun berkurangan daripada Amerika Syarikat yang berkurang sebanyak negatif 15.4%. Seterusnya, Kesatuan Eropah 11.3%. Seterusnya, peningkatan import dan kurangkan lebihan perdagangan Jepun sebanyak $1.28 bilion, yang mana ia jatuh sebanyak 90% berbanding tahun 2008. Baiklah, seterusnya, krisis yang berlaku di Amerika Syarikat. Yang pertama, kegagalan beberapa bank utama pada awal tahun 2008, peruntukan $$ sebanyak 700 bilion sebagai pelan pemulihan ekonomi untuk juga menyelamatkan beberapa bank utama, dan akhir sekali untuk menyelamatkan 3 gergasi pengeluar kereta iaitu Ford, Chrysler dan juga GM. Seterusnya, kita akan beralih pula ke negara United Kingdom. Di United Kingdom, harga kediaman jatuh hingga hujung tahun 2010.
Ekonomi United Kingdom juga hanya tumbuh sebanyak 1.5% pada tahun 2008 dan juga 1% pada tahun 2009. Pembinaan rumah di England dan Wales bagi tahun 2008 dan 2009 capai tahap terendah sejak tahun 1924. Seterusnya, bilangan penduduk hilang pekerjaan meningkat daripada 81,000 kepada 1.92 juta menjelang tahun 2009. Baiklah, saya akan merumuskan tentang kemelesetan ekonomi global pada tahun 2008 hingga 2009. Yang pertama, Malaysia turut terjejas oleh kemelesetan ekonomi global yang bermula suku ketiga tahun 2008 yang berterusan sehingga suku tahun pertama 2009. Seterusnya, asas-asas ekonomi Malaysia yang kukuh, sistem kewangan yang teguh dan pelaksanaan langkah sokongan dasar yang komprehensif yang proaktif telah berjaya menghindarkan ekonomi negara kita daripada tergelincir ke kancah pertumbuhan negatif yang berpanjangan. Baiklah, kita beralih kepada tajuk yang seterusnya, iaitu kemunculan kuasa baru ekonomi dunia, iaitu China dan India. Baiklah, definisi kuasa ekonomi baru dunia. Kuasa baru ekonomi dunia bermaksud keupayaan sesebuah negara untuk mengendali sistem kekayaan. Negara China telah menjadi ekonomi yang paling pesat berkembang di dunia sejak memulakan reformasi ekonomi 2,5 dekad lalu yang merupakan kajian daripada Boston 2005. Usahawan daripada negara China semakin berani melabur ke negara luar, terutama negara Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Barat. Sebagai contohnya, kontraktor China berjaya mendapatkan tender bagi melaksanakan projek yang bernilai jutaan atau bilion ringgit. Baiklah, kita terus kepada punca perluasan kuasa yang berlaku di negara China. Yang pertama, lumbung emas. Para pelabur menganggap China sebagai lumbung emas. Banyak pelaburan dibuat oleh pelabur dan kapitalis kerana mereka menganggap mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Pasaran di China sangat besar dan luas. Jumlah penduduk yang ramai serta terdapat banyak yang masih belum teroka. Orang China juga dikenali sebagai bangsa yang suka berniaga. Seterusnya, perindustrian. Barangan dapat dieksport kerana mendapat tawaran harga yang murah merupakan punca utama perindustrian berkembang pesat di China. Contoh barangan yang disebutkan ialah seperti pakaian, barangan kanak-kanak dan sebagainya. Kesannya, terdapat lambakan secara besar-besaran dari China di pasaran dunia. Seterusnya, China mengamalkan dasar terbuka, iaitu peluang dibuka secara meluas kepada pelabur asing. Negara-negara maju di barat dan juga Amerika Syarikat. Ia merupakan cara yang strategik digunakan untuk menukarkan tanggapan barat mengenai kerajaan China yang serius dalam menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. China berjaya menjadi pasaran import terbesar kedua global selama 12 tahun berturut-turut atas dasar yang dilakukan oleh negara China. Seterusnya kita akan membicarakan tentang kedudukan geografi China. Seperti mana yang kita tahu, kedudukan geografi China ini merupakan tanah yang luas dan bentuk muka bumi serta iklim yang pelbagai. Contohnya seperti dataran dan lembah sungai utama seperti Yangtze dan Huanghe. Selain itu juga, bahan mentah semula jadi dibekalkan secara banyak dan berterusan oleh negara China ini. Contohnya, negara China ini merupakan negara yang kaya dengan sumber, mineral dan bahan galian. Seterusnya kita akan pergi kepada kedudukan demografi. Kedudukan demografi negara China ini menawarkan tenaga buruh yang ramai dan mencukupi kerana taburan penduduknya yang ramai. Seperti mana yang kita tahu, negara China ini merupakan negara yang besar dan mempunyai penduduk yang ramai. Dan ini juga menarik minat pelabur asing untuk mendirikan kilang. Kerana seperti mana yang kita tahu, bila pekerjaan tu tenaga buruh teramai, maka ianya dapat meminimumkan kos buruh dan dapat memaksimumkan keuntungan syarikat tersebut.
Syarikat asing menutup atau mengecilkan operasi di negara lain dan banyak syarikat-syarikat tersebut berpindah kepada negara China. Seterusnya kita akan membahaskan India merupakan negara sebagai kemunculan kuasa ekonomi baharu. Pertama, India merupakan negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Dan yang seterusnya, India juga merupakan negara yang merupakan kemiskinan menjadi permasalahan utama sejak 1947 sehingga dikatakan negara yang miskin dan lemah. Dan yang ketiga, pada 1990-an, liberalisasi ekonomi yang berlaku semasa mantan Perdana Menteri PV Narasimha Rao menyebabkan ekonomi di India mendapat wajah baru sehingga menjadi negara yang paling besar di dunia pada masa kini. Dan yang terakhir, pasaran India dibuka melalui pembaharuan ekonomi dan pengurangan kawalan kerajaan terhadap pelaburan dan perdagangan asing. Seterusnya kita beralih kepada pembangunan ekonomi India. Yang pertama, sejak tahun 1991, India membuka pasarannya secara beransur-ansur melalui pembaharuan ekonomi dan mengurangkan kawalan kerajaan terhadap perdagangan dan pelaburan asing. Dan seterusnya, ekonomi India semakin berkembang maju sejak 2 dekad yang lalu. Namun, penduduk negara mereka mendapat pendapatan yang kurang daripada ambang kemiskinan yang ditetapkan kerajaan pada $0.4 setiap hari. Seterusnya, India dilengkapi tenaga kerja sebanyak 509.3 juta, iaitu bersamaan 60% daripadanya bekerja dalam bidang pertanian, 28% dalam bidang perkhidmatan dan yang terakhir 12% dalam bidang perindustrian. Seterusnya, pada tahun 2008, nilai ekspor dianggarkan pada tahun 2006 nilai ekspor dianggarkan pada 112 bilion dan import pula sekitar 187.9 bilion. Seterusnya kita beralih kepada kelebihan perkembangan ekonomi India. Ekonomi India membangkit pada tahun 1970-an di mana pakar yang berkaitan dengan ekonomi banyak dijemput untuk menasihati pembangunan strategi ekonomi India daripada kepimpinan moden, perkhidmatan awam dan asas-asas industri. Seterusnya, kerajaan tiada masalah hutang kepada negara lain ataupun hutang bajet dan juga masalah defisit. Dan yang terakhir, inflasi India sangat terkawal yang langsung tidak memberi kesan kepada ekonomi mereka pada ketika itu. Seterusnya ialah faktor-faktor peningkatan ekonomi India. Di sini kami telah memberi sebanyak beberapa contoh faktor peningkatan ekonomi India. Yang pertama ialah meletakkan pengurusan sesuatu bidang mengikut kepakaran, iaitu mengambil kesempatan terhadap sekumpulan besar orang-orang yang berpendidikan tinggi dan fasih berbahasa Inggeris. Dan yang kedua ialah mendapat bantuan daripada blok Asia, iaitu bantuan dan sokongan daripada negara-negara ASEAN telah mengukuhkan lagi kedudukan India dalam perkembangan ekonomi bertaraf dunia. Baiklah, seterusnya yang ketiga, tenaga kerja yang mencukupi. Negara India mempunyai tenaga kerja sebanyak 509.3 juta. Yang pertama, 60% bidang pertanian dan industri yang berkaitan. Seterusnya ialah 28% bidang pengangkutan dan industri berkaitan. Seterusnya 12% yang terlibat dalam bidang yang berkaitan. Seterusnya yang keempat, mengubah dasar ekonomi. Selepas merdeka, India berpegang teguh pada pendekatan sosialis, kawalan ketat terhadap penyertaan sektor swasta, perdagangan asing dan pelaburan langsung asing. Yang seterusnya, ia bermula pada tahun 1991 di mana membuka pasarannya secara beransur-ansur melalui pembaharuan ekonomi.
Pada tahun 2006 hingga 2007, mereka telah meningkatkan KDNK sebanyak 9.4% sepanjang tahun. Seterusnya, mereka mempunyai rakyat yang fasih dalam berbahasa Inggeris. Perkara ini telah memudahkan India untuk menerima pengaruh Amerika Syarikat dan juga Barat secara terbuka yang telah mereka menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar mereka. Mereka juga telah mempercepatkan kemasukan India dalam industri teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya, mereka juga kaya dengan hasil sumber asli dan hasil bumi. India mempunyai sumber asli dan hasil bumi yang dapat memajukan ekonomi negaranya. Yang seterusnya, mereka juga giat menjalankan aktiviti import dan ekspor. Barangan ekspor seperti teh, mesin tekstil, guni dan gula telah menjadi bahan ekspor utama bagi negara India. Seterusnya, mereka juga mempunyai barangan import seperti minyak mentah ataupun petroleum, gandum dan alat-alat berkenaan dengan kenderaan. Baiklah, seterusnya kita akan membicarakan tentang kebergantungan negara-negara terhadap Amerika Syarikat. Seperti mana yang kita tahu, negara-negara Amerika ni merupakan negara yang besar dan merupakan kuasa ekonomi yang mempunyai kuasa yang besar. Jadi banyak negara yang bergantung kepada Amerika Syarikat seperti ketenteraan, ekonomi, budak-budak asing dan sebagainya. Seperti mana yang kita tahu, negara kita juga bergantung kepada Amerika Syarikat dalam berbagai aspek ekonomi dan sebagainya. Contohnya, saya akan membicarakan tentang kebergantungan China dan India terhadap Amerika Syarikat. China dan India bergantung kepada Amerika Syarikat daripada aspek ekonominya. Contohnya, Amerika Syarikat merupakan pasar utama bagi ekspor produk India, terutamanya dalam sektor perkhidmatan dan teknologi maklumat. Sementara itu, China juga bergantung kepada Amerika Syarikat sebagai rakan dagang terbesar dengan hubungan perdagangan yang melibatkan ekspor China ke Amerika Syarikat dan masuknya pelaburan asing Amerika ke China. Seterusnya, pelaburan asing. India menerima pelaburan langsung dari syarikat-syarikat Amerika yang membantu membangunkan sektor-sektor strategik seperti teknologi, perkhidmatan kewangan dan pembuatan. Begitu juga China menerima pelaburan asing yang signifikan dari Amerika Syarikat, terutamanya dalam sektor teknologi dan pembuatan. Seterusnya, teknologi dan inovasi. India dan China menyadari bahawa Amerika Syarikat adalah pusat teknologi dan inovasi global. Menurut Nur Hani Bakri dan Rugayah Muhammad 2008, mereka mengatakan bahawa Amerika Syarikat sebagai satu-satunya negara yang telah mencapai tahap teknopoli dan kepincangan moral yang berlaku di negara berkenaan kerana disebabkan oleh kemajuan teknologi. Kebergantungan pada Amerika Syarikat dalam aspek ini melibatkan akses kepada teknologi terkini, pengetahuan dan kepakaran yang dapat memperkukuhkan kemajuan ekonomi dan pembangunan di kedua-dua negara. Seterusnya, keselamatan antarabangsa. China. Menurut Muhammad Sarif Hassan dan Ravi Chandran Murthy 2016, pelbagai isu keselamatan dan pertindihan wilayah di antara beberapa negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dengan China, terutama melibatkan kawasan laut China Selatan. Kehadiran Amerika Syarikat dilihat sedikit sebanyak boleh membawa keseimbangan serta meredakan ketegangan yang berlaku sewaktu berlakunya isu pertindihan wilayah di antara beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan lain-lain. Keupayaan dan pemodenan ketenteraan AS Amerika Syarikat. Sehingga kini Amerika Syarikat merupakan satu-satunya negara yang mampu melaksanakan sebarang operasi HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief, di kawasan terjejas dengan pantas dan efektif berbanding negara-negara lain, memandangkan ia memiliki keupayaan aset pertahanan yang moden serta canggih. Seterusnya, kita beralih kepada kebergantungan Perancis terhadap Amerika Syarikat, iaitu daripada segi faktor pertama ialah peperangan. Semasa Perang Dunia Pertama, Amerika Syarikat menyertai perang di pihak Berikat dan menghantar berjuta-juta tentera Amerika ke Perancis.
untuk berperang di barisan barat, di mana tentera Amerika Syarikat adalah penting dalam mengubah arus perang melawan Jerman. Dan yang kedua ialah Amerika Syarikat dan Perancis juga bersekutu dalam Perang Dunia Kedua, dan Amerika Syarikat penting dalam membebaskan Perancis daripada pendudukan Jerman. Dan yang ketiga ialah pada tahun 1949, iaitu Perancis dan Amerika Syarikat memasuki Pakatan Tentera sekali lagi melalui penubuhan NATO. Dan yang terakhir ialah Perancis menyokong Amerika Syarikat semasa Perang Dingin, tetapi mempunyai kepentingan sendiri untuk dijaga juga. Faktor kedua kebergantungan Perancis terhadap Amerika Syarikat ialah dari segi perdagangan. Perancis ialah dagangan yang berharga untuk Amerika Syarikat, dan pada tahun 2019, kedua-dua negara ini memperdagangkan lebih daripada 138 bilion dalam barangan dan perkhidmatan. Perancis ialah rakan dagang ketiga terbesar kepada Amerika Syarikat di Eropah, dan pada tahun 2020 mereka membentuk kira-kira 1.9% daripada perdagangan Amerika Syarikat. Dan yang terakhir ialah kedua-dua negara ini mempunyai konvensyen dua hala mengenai pelaburan dan mewujudkan perjanjian cukai secara dua hala untuk menangani isu pencukaian berganda dan pengelakan cukai yang sering berlaku sambil melalui perdagangan dan pelaburan antarabangsa. Dan faktor yang seterusnya ialah keselamatan. Perancis adalah sekutu yang tidak ternilai kepada Amerika Syarikat dalam usaha keselamatan global. Dan yang kedua ialah mereka juga merupakan ahli utama NATO dan mengambil alih jawatan Presiden Majlis Kesatuan Eropah pada Januari 2022. Dan yang terakhir, kerjasama dengan Perancis adalah perlu untuk mewujudkan barisan bersatu menentang ancaman global seperti pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Baiklah, seterusnya kita akan meneruskan kepada kebergantungan Ukraine terhadap negara Amerika Syarikat. Yang pertama sekali, dia bergantung daripada segi ketenteraan. Pada tahun, seperti mana yang kita tahu, pada tahun 2022, pihak Rusia telah mencerobohi kawasan Ukraine. Perkara ini berlaku atas keputusan Ukraine untuk menyertai NATO. Negara Rusia menganggap bahawa perkara itu sebagai suatu keputusan yang boleh mengancam kedaulatan negaranya. Dalam kes ini, pihak Amerika Syarikat ataupun US telah menghantar bantuan ketenteraan kepada pihak Ukraine untuk mempertahankan negaranya. Perkara ini telah menjadikan negara US sebagai rakan pertahanan utama bagi negara Ukraine. Baiklah, seterusnya ini adalah rujukan-rujukan yang kami gunakan untuk menghasilkan hasil kerja ini. Saya rasa itu sahaja daripada kami. Air sirap, air selasih. Sekian, terima kasih.